Penubuhan Kerajaan Umayyah berlaku menggantikan pemerintahan Khulafa' Ar-Rasyidin. Hal ini berlaku rentetan peristiwa pembunuhan Khalifah Ali bin Abi Talib yang dilakukan oleh orang daripada golongan Khawarij, iaitu Abdul Rahman bin Muljam. Selepas daripada itu, umat Islam melantik Hasan bin Ali sebagai khalifah. Namun, beliau mengundurkan diri daripada jawatan khalifah untuk menjaga kesatuan umat Islam. Akhirnya, Muawiyah bin Abu Sufyan dilantik menjadi khalifah pada 41 Hijrah bersamaan 661 Masihi. Tahun ini disebut sebagai Am Jama'ah, tahun perdamaian. Di sinilah berlakunya titik permulaan kerajaan Bani Umayyah. Afrika Utara dikuasai oleh Empayar Rom sebelum kedatangan Islam. Penaklukan bangsa Arab terhadap masyarakat Barbar bermula dengan pembukaan wilayah Mesir, diikuti dengan Tunisia pada abad ke-8, Morocco pada abad ke-11 dan Aljazair pada abad ke-16. Islam mula menguasai Afrika Utara bermula dari zaman Khalifah Umar Al-Khattab dengan pembukaan Mesir sebagai negara Islam. Khalifah Uthman bin Affan meneruskan penyebaran Islam di Afrika Utara. Pada zaman Bani Umayyah pula, Muawiyah bin Abi Sufyan berjaya membuka kota Kairawan di Afrika Utara. Yazid bin Muawiyah pula menamatkan pemerintahan Byzantine Kristian di Carthage pada tahun 667 Masihi. Abdul Aziz bin Marwan cuba mengembalikan Islam di Afrika Utara namun tidak berjaya. Pada zaman Khalifah Abdul Malik 695 Masihi, Afrika Utara telah berjaya dikuasai semula oleh Islam dan Musa ibn Nusair berjaya mengukuhkan kedudukan Islam di Afrika Utara dengan kerjasama masyarakat Barbar. Di waktu Futuhat di Asia Tengah, semasa pemerintahan awal Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, beliau ingin menyambung semula usaha futuhat yang lama ditinggalkan. Antara penyebab utama futuhat di Asia dijalankan ialah bagi menyelamatkan kaum muslim di Kota Al-Bagh yang ditindas. Oleh yang demikian, Qutaybah bin Muslim Al-Bahili telah dilantik oleh Al-Hajjaj As-Saqafi untuk menjadi panglima perang dalam usaha futuhat ini. Terdapat 4 fasa utama yang telah diharungi oleh Qutaybah bin Muslim bersama tenteranya, yang dimulai dari kota Balkh sehingga ke wilayah Kashgar, iaitu sebahagian daripada negara China. Peristiwa-peristiwa penting semasa melalui fasa futuhat. Pada fasa yang pertama, konflik perjanjian damai di Kota Bikan, iaitu masyarakat Kota Bikan telah murtad secara beramai-ramai. Pada fasa yang kedua, Qutaybah bin Muslim telah melakar imej kawasan-kawasan pertahanan wilayah Bukhara bagi dihantarkan kepada Al-Hajjaj As-Saqafi. Ini bertujuan untuk membentuk semula strategi futuhat di wilayah tersebut. Di fasa yang ketiga, tentera Islam telah menggunakan alatan perang yang utuh semasa futuhat di Samarkand. Pada fasa yang keempat, tentera Islam telah mendapatkan khabaran yang sedih, iaitu kewafatan Khalifah Al-Walid. Yang kedua, futuhat di wilayah Kashgar merupakan satu-satunya wilayah tanpa ada sebarang pertempuran. Tempoh keseluruhan fasa futuhat ini mengambil masa selama 8 tahun. Antara punca kejayaan futuhat di Asia Tengah ialah: yang pertama, kewibawaan dan semangat jihad. Yang kedua, mengaplikasikan syarat-syarat sebelum melakukan futuhat. Di antaranya ialah pemimpin dan rakyat wilayah atau kota tersebut diajak memeluk Islam tanpa paksaan dan bernaung di bawah kerajaan Bani Umayyah. Yang ketiga, penggunaan senjata perang yang utuh seperti majanik. Ketika zaman pembukaan kota Andalus, dengan keizinan Khalifah Al-Walid, Musa bin Nusair telah menghantar pasukan tentera Tariq bin Ziyad untuk menawan kota tersebut. Tariq bin Ziyad telah membawa pasukan Islam menyeberangi Selat Andalus dan berjaya mendarat di pantai berbatu karang yang kemudiannya dinamakan sebagai Gibraltar. Sebaik sahaja berjaya menyeberangi Selat Andalus, untuk menaikkan semangat tentera Islam, Tariq bin Ziyad telah melemparkan kata-kata semangat kepada pasukannya. Ya ayuhan nas, aina al-mafar? البحر من ورائكم والعدو أمامكم وليس لكم والله إلا الصدق والصبر. Perang yang terjadi lebih seminggu itu menyaksikan kekalahan Kristian Eropah dan Roderick mati dibunuh. Kemenangan ini menjadikan Islam bertapak di situ selama 800 tahun. Selain Andalus, India atau dikenali Sind juga merupakan salah satu negara yang ditakluk oleh orang Islam sewaktu zaman pemerintah Bani Umayyah. Siapakah yang menakluki India pada ketika itu? Namanya Muhammad ibn al-Qasim. Beliau merupakan komander yang termuda dikirim oleh Hajjaj Yusuf al-Saqafi untuk memimpin bala tentera menyerang India. Peperangan ini berlaku disebabkan oleh sebuah peristiwa yang menyebabkan Hajjaj
menghantar tentera untuk menyerang India selepas perundingannya ditolak oleh Raja Dahir. Selain itu, terdapat juga percubaan penaklukan Konstantinopel pada zaman Umayyah. Pengepungan Konstantinopel buat kali yang pertama dilakukan oleh tentera militer Islam di Chalcedon, tetapi akhirnya percubaan ini gagal disebabkan kekokohan kota tersebut. Pengepungan kedua pula berlangsung selama 7 tahun, namun Kaisar Konstantin IV telah memerhatikan gerak-geri tentera Islam menyebabkan kota ini bertambah kukuh. Pengepungan ketiga pula dilakukan semasa pemerintahan Musallamah yang telah bekerjasama dengan Leo Azuri Al-Baizanti, tetapi akhirnya perjanjian tersebut dikhianati. Semasa Umar Abdul Aziz dilantik sebagai khalifah, beliau membuat keputusan agar operasi pengepungan Konstantinopel dihentikan ketika itu bagi memberi laluan untuk pengislahan negara dan masyarakat. Seterusnya, kegemilangan kerajaan Umayyah semasa Futuhat Islamiyah. Dari segi politik, sistem pentadbiran telah terbahagi kepada beberapa sistem utama di mana khalifah akan menjadi ketua pemerintah. Selain itu, terdapat beberapa sistem yang telah membantu melancarkan pentadbiran di kerajaan Umayyah seperti sistem wazarah, sistem urus setia dan Diwanul Jun ataupun jabatan ketenteraan yang membantu untuk menjaga keamanan kerajaan Umayyah. Dari segi ekonomi pula, berlakunya banyak perkembangan dari sektor perdagangan, perniagaan, perindustrian dan lain-lain. Hal ini berkat keprihatinan khalifah dan gubernur di kawasan taklukan kerajaan Umayyah tersebut. Faktor kegemilangan kerajaan Bani Umayyah. Antara faktor-faktornya adalah khalifah kerajaan telah menaik taraf infrastruktur untuk memberi kemudahan kepada rakyat dalam menjaga hubungan etnik antara pemimpin dan rakyat. Khalifah Umar bin Abdul Aziz telah menyemarakkan lagi aktiviti keilmuan seperti pengajian Al-Quran dan pembukuan hadis. Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik telah menaik taraf dan membina masjid seperti Masjid Nabawi untuk merancangkan lagi aktiviti keagamaan. Ia menjadikan masjid dan istana sebagai pusat perkembangan ilmu pengetahuan. Galakan dari Khalifah Abdul Malik bin Marwan dan Umar bin Abdul Aziz agar rakyat menguasai pelbagai ilmu seperti Al-Quran, tafsir, hadis dan nahwu. Jatuhnya kerajaan Bani Umayyah pada ketika itu adalah disebabkan oleh tentangan yang hebat kerajaan Bani Abbasiyah terhadap kerajaan Bani Umayyah. Dan antara faktor lain penyebab pada jatuhnya kerajaan Bani Umayyah, pertama, sistem perwarisan khalifah mengikut keturunan. Kedua, semangat kesukuan dan asabiah. Ketiga, kekecewaan golongan Mawali. Keempat, kelemahan pemimpin Bani Umayyah. Dan yang kelima, penentangan golongan Syiah.